berkaitan dengan penularan video premis judi dan juga rokok seluduk yang berlaku di bandar Sungai Buloh. Kita tajuknya hentikan tekanan terhadap pemberi maklumat. Merujuk kepada penularan video yang disiarkan di Facebook Hot Burger Malaysia oleh pemilik akaun Facebook Asri Janggut mengenai premis judi dan rokok seluduk di Bandar Baru Sungai Buloh, saya menggesa pihak polis Diraja Malaysia ataupun PDRM untuk menumpukan kepada isu atau perkara yang dibangkitkan, bukan dengan menyiasat pemberi maklumat. Dan ini kita kena nilai ataupun tengok sendiri sebenarnya pendedahan tersebut memang dibuat secara terbuka, tetapi dalam pendedahan itu kalau ikuti bahawa penceritaannya itu menunjukkan bahawa pengadu ataupun pemberi maklumat Asri Janggut mengambil risiko yang agak besar. Cuma berdasarkan kenyataan PDRM semalam, Asri Janggut kini akan disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi tindakan sedemikian jika tidak diurus dengan baik boleh menghakis kredibiliti pihak berkuasa, mengurangkan keyakinan orang ramai untuk berkongsi maklumat kepada PDRM dan juga agensi penguatkuasa yang lain, serta juga dilihat seolah-olah menghukum pemberi maklumat, sedangkan penjenayah sebenar masih bebas dengan kegiatan haram. Jadi sebalik daripada perkara tersebut, saya kemukakan beberapa cadangan yang sebenarnya yang boleh diambil oleh pihak polis dan juga pihak berkuasa untuk menilai ataupun mengambil tindakan terhadap pendedahan yang dibuat. Pertama, kalau kita lihat dari segi segala perkongsian yang dibuat oleh Asri Janggut, sekiranya tidak dipersetujui ataupun hendak disangkal, maka boleh dijawab secara terbuka. Sebab kalau kita lihat tuduhan yang beliau buat itu berasaskan beberapa perkara. Seperti sebagai contoh, beliau memaklumkan sebelum ini beliau pernah membuat laporan kepada pihak berwajib tetapi dilihat seolah-olah tiada tindakan. Jadi perkara ini kalau ada fakta yang berlainan boleh dikemukakan kepada media sebab tomahan yang dibuat itu secara umum. Kalau kita lihat pun sebagai penjawat awam mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan perkara itu kepada orang ramai supaya kita menggunakan ruang media, dan kalau kita tahu juga pihak berkuasa mempunyai akses kepada media massa yang lebih menyeluruh. Yang kedua, kalau kita lihat pengakuan beliau bahawa aduan mengenai premis judi haram dan rokok seluduk pernah dibuat kepada PDRM, tetapi maklumat pula dikatakan bocor. Yang ini sebenarnya tuduhan agak serius kerana ianya melibatkan satu soal rahsia ataupun butiran peribadi pemberi maklumat, dan yang kedua juga meletakkan pemberi maklumat dalam keadaan yang berbahaya. Dan tindakan apabila dilihat cara beliau berkongsi di Facebook adalah merupakan jalan terakhir. Nampak cara pendedahan yang dibuat seolah-olah dia dah nekat untuk berhadapan dengan sebarang masalah hasil ataupun pendedahan yang dibuat. Ketiga, daripada menghukum beliau, pihak PDRM sewajarnya memberi perlindungan kepada pengadu, terutamanya beliau mengetahui bahawa pendedahan ini akan menggugat mereka yang terlibat dalam kegiatan haram. Kita tahu ada pihak yang tidak suka ataupun tidak bersetuju dengan pendedahan ini, terutamanya mereka yang terlibat secara langsung. Dan ini juga bagi saya dalam soal perlindungan kepada pengadu ini ada kaitan dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang saya akan ulas selepas ini. Dan yang keempat, sebenarnya kalau cara terbaik untuk pihak Majlis Bandaraya Shah Alam membersihkan nama dan juga menampakkan usaha menyelesaikan perkara ini, mereka sepatutnya memudah cara dan mencari jalan untuk pengadu mendapatkan lesen dan tapak perniagaan yang sesuai. Untuk maklumat dan juga pemahaman rakyat di luar sana, memang kita ada undang-undang yang dipanggil sebagai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tahun 2010, iaitu sepatutnya melindungi whistleblowers, protecting the whistleblowers. Tetapi akta ini juga kita tahu banyak kelompongan dan juga yang perkara yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam soal Seksyen 11D
yang mana pendedahan itu tidak boleh menggugat dasar ataupun pendekatan oleh kerajaan. Jadi kita tahu juga banyak masalah yang dihadapi rakyat di luar sana melibatkan polisi pelaksanaan daripada pihak pentadbiran, pihak penguatkuasa kerajaan. Jadi kalau perkara ini tidak boleh disentuh ataupun apabila dibangkitkan, maka seseorang itu hilang dari segi perlindungan itu, maka bagaimana kita untuk menyelesaikan perkara ini? Kemudian kalau kita lihat dari segi Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ini juga disebut segala maklumat itu mesti disalurkan hanya melalui agensi penguatkuasaan. Jadi dalam kes ini seperti polis, MBSA, kalau berkaitan dengan jalan mungkin JPJ, kemudian mungkin SPRM, soal rasuah dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini yang sebenarnya menimbulkan isu yang agak serius kerana tuduhan itu dibuat terhadap laporan yang dikemukakan itu bukan hanya tidak mendapat tindakan susulan, tetapi pengadu pula yang menjadi mangsa ataupun menerima tekanan daripada orang yang beliau mengadukan tersebut. Jadi dalam kes ini, kalau kita lihat Akta Perlindungan Pemberi Maklumat itu hanya terguna pakai apabila maklumat itu disalurkan kepada agensi penguatkuasaan. Jadi cara ataupun yang sebenarnya kita kena tambah baik, bagaimana maklumat ini boleh disalurkan kepada pihak yang mungkin tidak berkepentingan ataupun yang mempunyai kedudukan untuk menekan ataupun menafikan hak pengadu maklumat tersebut. Dan dari segi kes di Shah Alam ini juga perkara yang kita boleh teliti, yang pihak polis, saranan saya juga untuk menilai, kerana kalau diteliti respon balas daripada komen-komen yang dikemukakan di Facebook, di ruang social media yang lain yang berkaitan, mereka juga memberi gambaran bahawa seolah-olah kes ini bukan terpencil hanya di bandar Sungai Buloh. Gambaran yang diberikan seolah-olah perlindungan ataupun double standard ataupun tidak ada tindakan yang serius diambil terhadap permis yang menjalankan aktiviti haram ini, seolah-olah bukan hanya di Sungai Buloh tetapi di kawasan yang lain. Jadi sebenarnya untuk peringkat PDRM, peringkat PBT, kita sebenarnya kena teliti lebih lanjut dengan lebih serius. Dan dalam keadaan ketika ini pengadu yang nampak seolah-olah dihukum ataupun diambil tindakan, kita khawatir bahawa maklum balas ataupun maklumat mengenai kegiatan aktiviti haram di tempat-tempat yang lain ini tidak ada siapa yang akan berani kemukakan ke pihak berwajib, sebab lapor kepada pihak berkuasa dalam kes ini seolah-olah maklumat itu bocor. Kalau lapor keluar akan dikenakan siasatan dan juga kemungkinan tindakan undang-undang ataupun jenayah. Untuk peringkat Angkatan Muda Keadilan ataupun AMK, dalam isu ini kami juga semalam telah melancarkan Biro Guaman Angkatan Muda Keadilan. Kita juga bersedia untuk menawarkan khidmat guaman kepada pengadu sekiranya beliau terus berdepan dengan tindakan undang-undang. Sebab dalam kes ini kita melihat bahawa tindakan pengadu itu seperti mendedahkan maklumat yang untuk kepentingan orang ramai dan juga kepentingan masyarakat setempat, walaupun mungkin dari segi undang-undang sedia ada ini menyebabkan beliau menghadapi kesukaran ataupun masalah, tetapi dari segi memberi perlindungan itu kami bersedia untuk bersama-sama dan sekiranya perlu untuk menyediakan khidmat guaman sama ada ketika siasatan ataupun kalau beliau sampai ke tahap dituduh dan sebagainya, kita sedia membantu. Ada soalan? Saya belum membuat ataupun pihak kami tidak berhubung secara terus kerana untuk mengelakkan sebarang tomahan ataupun gambaran yang tidak baik bagi saya. That's why tawaran ini kita buat secara terbuka supaya orang ramai tahu. Dan kalau beliau sudi ataupun bagi saya seperti yang disebut oleh saudara Asri semalam, sepatutnya kita berterima kasih kepada beliau. Yang ini saya setuju, sepatutnya masyarakat setempat berterima kasih kepada beliau kerana membuat pendedahan ini, tetapi bukannya disiasat dan sebagainya. So for the time being we have not approached him directly, but provided if things are transparent and more open,
So in that sense, we are ready to meet or even to discuss with him in a private conversation. Cuma untuk sekarang ini saya rasa yang lebih penting untuk ahli parlimen, sebagai saya sendiri ahli parlimen, dan juga kepada teman-teman yang lain, untuk kita solidariti dengan saudara Asri sebagai seorang pemberi maklumat dalam kes tempat premis judi haram dan juga jual rokok seluduk. Okey, cuma kalau dalam isu yang lain juga, kalau saya boleh ulas sedikit berkenaan dengan video yang tular. Sekarang banyak video yang tular iaitu melibatkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan, yang dikatakan bahawa dalam satu sesi di satu ruang yang agak terbuka, saya rasa restoran ataupun mungkin kafe, yang mana beliau memberi pandangan sebagai kedudukan Timbalan Menteri Belia dan Sukan boleh menggunakan kedudukan itu untuk mengeluarkan surat sokongan yang disebut juga dipanjangkan kepada malah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dia pun menerangkan bahawa itulah gunanya ada kedudukan ataupun pangkat. Jadi yang ini untuk peringkat AMK dan juga sebagai ahli parlimen untuk jurucakap Belia dan Sukan. Pertama yang saya nak kena jelaskan, bukan semua orang muda macam tu. Maksudnya saya rasa, saya percaya majoriti anak muda jujur, mencari rezeki secara baik, tetapi dan juga yang terlibat dengan politik ni juga ada yang terlibat dalam aktivisme. Cuma dalam kes ini memohon surat sokongan dan gambaran yang diberikan itu berkaitan dengan pemilihan parti mereka. Yang ni saya rasa wajar diteliti dengan lebih lanjut. Malah saya menyeru kawan-kawan dalam armada di sebelah sana untuk membuat laporan secara rasmi kepada SPRM kerana ianya melibatkan pemilihan mereka. Cuma pada masa yang sama juga kita ambil maklum calon yang mencabar beliau pula sebelum ini kantoi ataupun terdedah memohon surat melobi untuk jawatan JLC. Jadi sekarang saya tak tahu siapa yang lebih hebat menggunakan surat sokongan ataupun surat permohonan ini. Jadi bagi saya itu soal politik, tetapi yang lebih kritikal, beliau merupakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Saya rasa sikap tersebut adalah amat tidak sihat kepada orang muda di luar sana. Dalam keadaan kita berdepan suasana COVID-19, kerajaan sepatutnya menumpukan kepada usaha membela nasib rakyat ataupun anak muda kebanyakan, soal ekonomi dan sebagainya, dan kaedah apabila terbocornya politik ataupun kumpulan kecil mereka ini lebih berminat dengan soal mendapatkan habuan ataupun sokongan politik, bagi saya itu akan menggugat nama baik kementerian. Jadi dalam isu good governance ini, saya mohon supaya paling kurang kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak berani tegur anak buah beliau, saya rasa paling kurang saya meletakkan kepercayaan kepada Menteri Belia dan Sukan untuk reprimand him. Tak boleh menjual ataupun menggunakan kedudukan ini untuk kepentingan politik. Okey? Anything? Okey, terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.